berbahas secara ringkas sahaja. Namun yang penting dalam mana-mana undang-undang ialah sesuatu yang dilakukan untuk menyekat dari perbuatan itu berulang. Walaupun begitu, kalau kita perhatikan memang bagaimana sekalipun undang-undang itu berat, manusia masih meneruskan kegiatan jenayah. Saya bersetuju dengan beberapa orang senator sebelum ini yang menimbulkan soal bagaimana media elektronik khususnya dan alat-alat seperti komputer ini boleh mempengaruhi pikiran anak-anak bermula daripada mereka kecil lagi. Permainan-permainan atau game dengan izin yang dipaparkan dalam komputer itu sebenarnya seolah-olah mendidik anak tersebut supaya menjadi seperti mana yang dipaparkan oleh watak dalam game tersebut. Artinya kalau dia boleh melawan satu watak dan dia menang dengan markah yang tinggi, maka ini akan menimbulkan semacam kebanggaan bagi dia. Tuan Yang Dipertua, apakah alat-alat ataupun sampel yang digunakan di dalam game tersebut? Tentulah bahan-bahan yang berbahaya. Kadang-kadang kita lihat bahawa anak cucu kita bermain dengan game tersebut dan ianya menjadi kebanggaan sekiranya ada letupan berlaku. Maka seluruh skrin atau layar komputer tersebut menjadi merah atau hitam atau sebagainya. Ini pada hemat saya patut dilihat secara hati-hati kerana bermula dari usia 5, 6, 7 tahun sehingga mereka menjadi remaja, mereka telah didedahkan dengan hal-hal di mana yang saya sebut tadi. Kemudian saya juga tertarik dengan poin yang disebut tadi mengenai bahan letupan. Setiap kali kita ada perayaan, sama ada sambutan Hari Raya Aidilfitri ataupun Tahun Baru Cina dan sebagainya, kita dihidangkan dengan letupan-letupan bermula daripada sehari sebelum sambutan sehinggalah beberapa hari selepas itu. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah sebahagian daripada orang yang sangat mempunyai bakat dan inovatif menggunakan bahan-bahan ini untuk maksud lain. Tadi dikatakan bahawa sebahagian daripada letupan yang digunakan untuk menangkap ikan adalah dihasilkan daripada bahan-bahan tersebut. Soalnya ialah bagaimana ini boleh berlaku? Apakah kita membenarkan penggunaan ataupun membenarkan permainan mercun atau bunga api ini pada setiap kali kita ada perayaan di Malaysia ini? Kalau jawapannya iya, apakah kaitannya dengan apa yang sedang kita bincangkan ini? Saya sangat berharap supaya ada kajian yang menyeluruh dalam perkara ini, kerana sebahagian daripada apa yang kita lakukan ini selain daripada berbahaya, ia juga membazir. Kadang-kadang kita perhatikan bahawa perayaan itu tidak ada kena-mengena dengan letupan, tidak ada kena-mengena dengan bunga api misalnya.
Kalau dalam tradisi Islam itu bukan, tidak ada kena-mengena langsung. Tetapi kita seolah-olah menganggap bahawa kalau tidak ada perkara-perkara ini, maka tidak meriahlah perayaan tersebut. Jadi dalam hal ini, Tuan Yang Dipertua, inovasi ataupun kebolehan orang-orang tertentu menggunakan bahan-bahan ini dan menyalahgunakannya boleh mendatangkan mudarat. Ketiganya adalah mengenai penggunaan senjata palsu atau senjata tiruan yang telah pun disebut oleh beberapa orang senator sebelum saya tadi. Penggunaan ini digunakan untuk tujuan jenayah. Mereka menggunakan untuk merompak, meragut dan sebagainya, kerana pada dia, kalau misalnya dalam keadaan yang terdesak, dia boleh buang saja alat tersebut kerana nilainya tidak seberapa. Namun ianya cukup untuk menakutkan, terutama sekali golongan atau pihak yang memang merasa ngeri dengan senjata-senjata dan yang dia tidak tahu sama ada itu palsu atau tidak. Bahan korosif ataupun bahan kakisan ini juga merupakan satu perkara yang perlu dilihat secara serius. Kita tahu bahawa untuk mengawal sempadan ini bukan perkara yang mudah. Negeri atau negara seperti Amerika Serikat sendiri yang mempunyai alat yang canggih, yang mempunyai kekuatan dari segi ketenteraan, kepolisian dan juga polis sempadan misalnya, berhadapan dengan masalah terutama sekali dengan jiran mereka di selatan. Ini bukan perkara yang mudah dan belanjanya juga mahal. Namun kalau kita mengambil satu pendekatan bahawa apa yang kita boleh buat ini sahaja, tak lebih daripada itu, maka hal-hal yang membawa kepada kemudaratan rakyat ini akan berterusan. Saya ingin menyatakan bahawa mereka yang bertugas di sempadan itu telah melakukan sebaiknya. Namun pada hemat saya perlu diperbanyakkan lagi, perlu dipertingkatkan lagi, perlu peruntukan yang lebih kepada anggota-anggota yang bertugas di sempadan dengan alat-alat yang lebih baik, yang lebih canggih, yang mana ini adalah suatu keperluan. Nyawa dan tubuh badan ini tidak ada nilai. Artinya kematian tidak boleh dinilai. Maka hal demikian, kalau misalnya peruntukan yang diperlukan untuk memastikan bahawa sempadan kita sama ada di Perlis, di Kedah, di Perak, Kelantan, kemudian di Sarawak, di Sabah dan sebagainya perlu dipertingkatkan. Saya cadangkan kepada kementerian dalam bajet yang akan datang ini meningkatkan jumlah wang supaya pegawai-pegawai dan kaki tangan kita dapat bertugas dengan lebih yakin dan dengan lebih efisien lagi. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bahawa kita tidak boleh berkompromi dalam soal yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada nyawa dan juga harta benda kita di Malaysia ini. Tuan Yang Dipertua, akhir sekali saya ingin menyentuh mengenai
hukuman ini. Artinya sama ada 5 tahun, 10 tahun atau sebagainya ini membadai atau tidak, ini juga satu hal yang perlu kita lihat. Memanglah usaha daripada kementerian ini untuk memastikan bahawa peningkatan denda, peningkatan pemenjaraan ini adalah untuk memastikan bahawa tidak akan ada orang berani untuk melakukannya. Namun ianya seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh menjamin akan berlaku pengurangan, walaupun kita lihat ada banyak undang-undang yang kita perkenalkan, kita luluskan, namun kadang-kala meningkat dari masa ke semasa. Walau bagaimanapun, saya ingin menyatakan bahawa usaha yang dilakukan oleh kementerian ini adalah satu usaha untuk membendung jenayah, untuk memastikan bahawa jenayah tidak berterusan, terutama sekali dalam hal penggunaan senjata dan juga dalam hal penggunaan bahan-bahan kakisan dan letupan yang boleh memudaratkan. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Dipersilakan Datin Rahimah. Selepas Datin Rahimah, kita ada 2 lagi Ahmad yang telah menghantar nama secara last minute. Saya benarkan kerana Yang Berhormat ni berjanji akan berbahas secara ringkas. Lepas tu saya takkan terima lagi, sebab saya dah awal-awal lagi mohon kerjasama Yang Berhormat supaya menghantar nama dengan lebih awal supaya senang kita mengatur masa. Ya, seteruskan Datin Rahimah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk turut berbahas dalam Akta Meminda bahan-bahan kakisan dan letupan dan senjata berbahaya 1958. Bahan letupan bahaya sekarang yang banyak diguna oleh pengganas, kebanyakannya adalah yang diimprovise atau dalam bahasa Inggeris dengan izin Improvised Explosive Device atau IED. Bahan letupan ini dibuat menggunakan bahan yang tidak berbahaya pada bentuk asalnya, tetapi telah dicampur dan direka sebegitu rupa akan menjadi satu bahan letupan yang boleh menimbulkan kerosakan besar. Kerajaan perlu memastikan anggota dan unit mengendalikan kes-kes sebegini mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam mengenal pasti bahan-bahan asas tertentu yang digunakan untuk membuat IED ini. Pemantapan perairan dan pintu-pintu masuk negara